Pandangan yang pertama, pandangan ni dia agak keras. Dia kata tak boleh langsung sambut, dipelopori oleh ulama-ulama daripada Saudi. Dia tak bagi langsung, sebab pada mereka sambut ni, raya ni, sambut ni macam raya. Raya ni cuma dua dalam Islam, tak ada raya lain. Kerana raya bagi mereka agama. Itu pandangan pertama lah. Sebab mereka kata zaman sahabat tak sambut, zaman tabi'in tak sambut, zaman tabi'in tak sambut. Pandangan nombor dua, pandangan yang dipelopori oleh Syekh Syarif Hatim Al-Auni dan juga Syekh Al-Qaradawi. Mereka melihat kepada sambut ni dia bukan perayaan agama, kerana dia tak ada ritual khusus pun. Bukan ada solat maulid, ada khutbah macam solat raya. Dia kata sambut ni kerana nak mengambil peluang orang tengah semangat nak sambut maulid, orang tengah semangat nak ingat Nabi. Kita tak boleh nafi, tuan-tuan, orang Melayu ni beragama. Agama orang Melayu ni agama yang suka kepada apa? Suka kepada kemeriahan. Sebab tu kalau solat tarawih tak ada selawat antara solat, dia rasa tak seronok solat tarawih. Dia rasa masjid tak meriah. Sedangkan sunnahnya selawat tu tak payah kuat-kuat pun. Tapi kita punya versi, Melayu punya versi tarawih, hinga-binga masjid, jerit selawat. Arab datang pun Arab terkejut. Aku tak pernah buat dekat negara Arab. Dia rasa seronok kerana orang Melayu ni suka benda yang bersifat karnival, suka benda yang bersifat meriah. Satu. Nombor dua, orang Melayu punya agama, dia suka benda yang bermusim. Betul kan? Benda yang tak ada musim, orang Melayu tak berapa heran. Antara solat fardu dengan solat tarawih, mana lagi ramai? Kan? Solat fardu wajib, solat tarawih tu sunat. Tapi solat tarawih tu ramai datang, kerana solat tarawih ni dia ada musim dia. Tapi bila mana solat tarawih tu dah sampai hari yang ke-20, musim tu memang ada, tapi macam darian lah. Orang kata bila dah habis musim tu, dia dah hujung-hujung tu, dia dah orang tak apa nak layan dah, buah pun dah murah dah. Maka orang Melayu pun dia lupa dah Lailatul Qadar, dia pergi cari Lailatul Qamdar. Maka saf makin maju ke depan, maju ke depan, lama-lama tinggal imam dengan Tok Bilal ya. Ini berlaku dalam masyarakat Melayu dan kita tak boleh nafi. Bukan hanya ibadat, orang Melayu ni suka kepada musim. Bahkan buah pun sama. Buah yang bermusim ni mahal. Cuba tengok buah tak ada musim, betik. Cucuk buah mangga, bunga mangga. Lepas cucuk bunga mangga, buang dalam longkang. Kesian betik dalam masyarakat Melayu. Pisang dia tak ada musim kan? Sampai orang kata tak habis-habis sedekah pisang kat masjid. Ingat kami monyet kan? Dia tak rasa berharga pisang tau. Sebab pisang tak ada musim. Setiap tahun dia ada. Maka orang Melayu tak menghargai. Bila mana sambutan ataupun ulang tahun kelahiran Nabi ni dia ada musim, dia datang setahun sekali, maka sebahagian pihak dia cuba nak mengambil peluang, kerana semangat tu tengah ada. Semua orang cerita pasal sejarah Nabi, semua orang cerita pasal sirah Nabi, semua orang cerita pasal kepribadian Nabi. Maka mereka mengambil peluang untuk mengadakan program pada malam maulid. Kebetulan pula Malaysia ni dia jadikan maulid tu sebagai cuti umum. Maka tu yang ramai ni. Sebab tadi ada yang salam, saya kata ramai kat malam ni, esok cuti ustaz. Kalau tak cuti tak datang. Betul tak? Maka golongan ini, ulama yang beraliran ini, berpandangan dengan pandangan ni, mereka mengatakan sambutan itu hanya wasilah. Perlu dilihat kepada cara pengisian. Nak isi program tu macam mana? Kalau program tu diisi dengan pengajian ataupun peringatan kepada perjuangan Nabi, maka ia mengambil hukum yang boleh lah.
Tapi kalau pengisian dia, pengisian yang merepek, pengisian yang penuh dengan bid'ah, tiba-tiba ada pula pergi tawaf kat kubur sempena Maulid, tawaf macam tawaf Kaabah, ada pula kepercayaan, ada fadilat, ada ritual khusus, ada bacaan khusus. Yang ni mereka tak benarkan. Yang ni mereka tak benarkan. Pandangan yang ketiga, mereka mengatakan boleh secara mutlak, tak letak syarat. Boleh secara mutlak, tak letak syarat, sebab mereka kata ada dalil. Dalam Sahih Bukhari, Urwah menyatakan bahawasanya dia bermimpi. Mimpi yang mana Abu Jahal diberikan keringanan azab. Abu Jahal diberikan keringanan azab sebab apa? Sebab Abu Jahal ketika hari Nabi lahir tu, dia bebaskan Suwaibah, dia bebaskan hamba dia kerana gembira dengan Nabi lahir. Maka pada hari Nabi lahir tu, Abu Jahal akan diberikan air minum dalam neraka, yang mana air minum tu akan keluar daripada celah jari dia. Walaupun hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, tetapi Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata ia adalah riwayat Urwah, yang mana Urwah bukan sahabat, dan Urwah tidak pernah bertemu dengan Abu Jahal, yang mana riwayat ini terputus sanad dan riwayat ini dhaif, tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan kalau benar riwayat ini betul pun, kalau benar riwayat ini sahih sekalipun, ia hanya mimpi, yang mana mimpi tidak boleh menjadi hujah dalam agama. Kerana siapa yang boleh nilai kebenaran mimpi? Orang tak boleh nilai. Maka saya wallahu ta'ala a'lam berpandangan, pandangan yang kedua itu lebih tepat, iaitu Maulid ini kita kena tengok cara pengisian dia. Hari ni kita buat ceramah Maulid, kita nak cerita tentang sirah Nabi, kita nak cerita tentang riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan Maulid. Yang tu tidak menjadi masalah. Bahkan tuan-tuan, kita sebagai orang Islam, kita bukan nak ingat Nabi pada malam Maulid saja. Nabi diturunkan oleh Allah Azza wa Jal ke atas muka dunia sebagai Rasul, bukan hanya untuk dirayakan, bukan hanya untuk diingati setahun sekali, bukan hanya untuk dibuat perayaan. Kalau setakat raya, sebelum Nabi datang, orang-orang Ansar dekat Madinah, dia dah ada dah perayaan dia. Orang Ansar meraihkan perayaan Nairus. Orang Ansar dah raikan perayaan-perayaan di zaman jahiliyah, sehingga Nabi tukar kepada Idul Fitr dan Idul Adha. So kalau sekadar Maulid nak rayakan, lepas tu nak makan-makan, tuan-tuan, kita buang masa. Kita buang masa. Kerana Nabi Allah Ta'ala utus bukan hanya semata-mata untuk dikenang setahun sekali ataupun untuk dibuat perayaan sempena dia. Kerana Nabi diturunkan di atas muka dunia ni untuk ditiru cara hidupnya, untuk dipakai pengajarannya, untuk dibela sunnahnya.